Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabda hadzal majlis bi qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan pada malam ini kita bersama-sama dapat solat maghrib berjamaah, dan diberikan kesempatan kepada kita malam ini dapat bersama-sama untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan amalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung kuliah kita, dan saya fikir ini kuliah yang terakhir sebelum Ramadan lah. Ya. Andai panjang umur lah kita bertemu dengan Ramadan. Dan ya, sebagaimana kita sedia maklum, sepanjang bulan Ramadan ini bukan kuliah tak dibenarkan, masanya tu, ya. Jadi sebagaimana SOP dan arahan yang dikeluarkan bahawa waktu tarawih ni kita tumpu je tarawih. Bukan maksudnya mana lagi penting, kuliah ke tarawih. Tarawih sunat, majlis ilmu wajib. Sifir tu kita kena betul. Ya, bukan macam tu bacaannya. Tarawih kita jumpa setahun sekali dalam bulan Ramadan. Kuliah majlis ilmu kita boleh buat bila-bila dan tak perlu tunggu waktu malam. Jadi antara yang dicadang ialah sebelum berbuka atau selain daripada itulah. Kuliah subuh tak ada masalah. Jangan sebelum tarawih, pertengahan tarawih ataupun selepas tarawih. Jadi jangan kita fahamkan bahawa sunat lebih penting daripada yang wajib. Bukan kita halang yang wajib kuliah ni. Tak. Kita boleh jalankan kuliah, tapi masa itu pilih masa yang sebelum daripada itu. Kena betul kan? Kita masih belum dapat laksana kuliah bulan Ramadan ni selepas maghrib. Saya pun tak pasti. Ya. Sedangkan sebelum puasa kita buat kuliah lepas maghrib. Tapi bila time Ramadan kita tak boleh buat kuliah selepas maghrib sebab orang semua nak terkejar balik. Wallahu a'lam. Ya. Ada ke dapat jumpa surau ke masjid lepas maghrib bulan Ramadan pun dia jalan kuliah macam biasa? Ada tak tuan-tuan? Tak jumpa. Tuan-tuan cubalah buat. Boleh tu boleh lah, tapi yang dengarnya mungkin imam dengan Bilal seorang je lah. Yang lain tu
Kau dengar lah nanti, kau rakam nanti aku dengar lah apa benda ni. Ya. Jadi tuan-tuan, tak apalah kita akur apa jua keputusan yang telah dikeluarkan. Jangan kita kata ini tak betul dan tak sepatutnya. Ya. Kerana kita boleh buat bila-bila. Cuma ndak dengan tak ndak kita saja. Ya. Tak ada masalah. Ada juga masjid yang dibuat sebelum berbuka puasa. Ada tempat. Ya, saya masih lagi tiap-tiap tahun di satu tempat, satu masjid yang saya ngajar bulan Ramadan, tapi dia tak adalah hari-hari. Dia seminggu sekali ada kuliah sebelum berbuka puasa. Maknanya lebih kurang dalam 6.30 petang lah. Dia panggil, so kita kuliah lah macam biasa. Pukul 7 kita berhenti buat tahlil dan berbuka puasa. Alhamdulillah setakat ni maintain dah. Tiap-tiap tahun saya dipanggil lah untuk kuliah bulan Ramadan. Maknanya kuliah majlis ilmu tu diteruskan tapi sebelum daripada berbuka puasa. Dia kadang-kadang tengok wakil setempat lah. Ada setengah tempat 5 minit nak berbuka baru ramai orang datang. Jadi kalau ustaz tu datang setengah jam sebelum, pakat ustaz tu dengan Tok Siak je lah dengar. Tu pun Tok Siak sibuk duk siap nak ngidang, nak susun kurma, susun alat. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu cuba. Kita cuba. Kadang-kadang benda-benda macam ni permulaan je mungkin sukar. Lama-lama orang biasa dah. Orang terima benda tu sebagai satu kebiasaan. Sama macam kuliah duha. Dulu-dulu tak ada dengar istilah kuliah duha. Yang kuliah kita dengar kuliah maghrib. Mungkin kuat sangat kot ni. Oh, ada volume dia. Okey. Dulu kita dengar apa? Kuliah maghrib, kuliah subuh lah. Kuliah duha ni kemudian ni baru kita dengar. Orang kata, ada ke orang datang kuliah duha pagi-pagi, orang sibuk nak kerja, nak apa, nak pergi pasar. Tapi lama-lama orang jadi biasa. Orang memprogramkan kuliah duha. Walaupun hakikatnya kita kata waktu duha ni orang sibuk. Ada yang nak kerja-kerjanya, yang pasar-pasarnya, yang nak ngemah rumah, hantar anak dan sebagainya. Tapi bila buat ada je ramai. Gitulah maksud saya. Kadang-kadang kita tak cuba, kita tak tahu. Persepsi akan timbul. Nak ada orang datang. Ish dia yang payah. Cuba. Macam kami buat kuliah 8 cafe. Kuliah 8 cafe, alhamdulillah sekarang maintain sebulan sekali kita buat. Tak tahulah dia mendatang tu sebab nak dengar kuliah atau datang sebab buat kat kafe, dapat makan free kat kafe tu wallahualam lah. Tapi setakat ni alhamdulillah. Ada je. Cuma tersangkut dah tu sebab PKP. Ya, tak boleh nak makan di kedai apa semua. Jadi kita tangguhlah beberapa ketika. Dan bila dah benar ni kita mula balik kuliah di kafe. Jadi saya lontarkan idea ni supaya kita jangan memfokuskan kuliah atau tazkirah mesti tengah-tengah tarawih. Mesti tengah-tengah tarawih. Mestilah Ustaz sebab itulah time orang ramai datang. Itulah time orang ramai datang. Iyalah orang datang sebenarnya orang nak tumpu kepada tarawih. Sebab tarawih ni tak ada dalam bulan lain. Itu kelebihan dia. Tak apalah tuan-tuan, ikutlah apa-apa yang tuan-tuan dah planning berjalan. Kalau nak cuba apa salahnya. Ya, cuma pastikan kalau nak buat tazkirah sebelum kuliah sebelum berbuka tu menu ni pasti yang menarik lah. Sama ada menarik perhatian penceramah tu ataupun menarik perhatian jemaah. Tu antara dua. Ya. Okeylah tuan-tuan, kita teruskan pengajian kita sekadar mukadimah. Baik, malam ni kita sambung kuliah kita muka surat 116. Kita sambung ayat 15 hingga ke ayat 17 insya-Allah. Jadi kita ambil minggu lepas kita dah habis ngam-ngam dengan hadis Nabi itu. Jadi kita ambillah sikit mukadimah balik hadis Nabi itu baru kita sambung. Hadis Nabi, innal amda iza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu wa in 'ada zadat hatta taghlafa qalbahu fadzalika ran alladhi dzakara Allah Subhanahu fil Quran. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya seseorang hamba itu apabila ia melakukan satu dosa maka terbintiklah di hatinya satu bintik hitam.
Sekiranya ia bertaubat dan meninggalkan perbuatan itu serta memohon ampun, maka hatinya dibersihkan. Sekiranya ia mengulangi perbuatan dosa tersebut, bintik itu akan bertambah sehingga meliputi seluruh hatinya. Itulah ra'in yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Hadis ini merujuk kepada ayat dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak demikian, bahkan apa yang mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Perkara yang paling merisaukan kita apabila hati kita ni ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling kita risau. Kita sedia maklum, tuan-tuan, iman kita sebagai orang awam, peringkat orang biasa, kita ni orang biasa. Ya. Nak kata para wali tu jauh sekali lah. Ya. Habis tinggi pun jadi wali nikah je. Itu je. Tuan-tuan ni ada kuasa wali, tapi wali nikah je, tak lebih daripada tu. Ya. Kita nak pergi para salafus soleh, wallahu a'lam. Kita nak jadi para ulama, kita rintislah jalan para ulama, iaitu dengan mengaji. Jadi sudah pasti iman sebagai iman orang biasa ini yazid wa yanqus. Tambah, kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Ya, ada masa kita akan rasa semangat untuk melakukan ibadah. Ya, kita bersungguh datang masjid awal, kadang-kadang setengah jam sebelum azan kita dah sampai ke masjid. Balik ke rumah pun kita dah rasa, bila lagi aku nak pergi masjid? Besok. Dah standby. Semangat. Ya. Datang awal kita baca Quran. Datang awal kita berzikir. Ya. Semangat kita ada kalanya berkobar-kobar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang-kadang kita akui juga, tuan-tuan, ada juga situasi-situasi keimanan kita mungkin kerana kelalaian kita, kealpaan kita, kerana kita tewas dengan ujian godaan syaitan barangkali, godaan hawa nafsu kita sendiri. Maka ada kalanya mungkin dia tidaklah jauh menyimpang jalan Allah Ta'ala, tetapi kadang-kadang semangat beribadah tu dia luntur. Dia turun sikit. Contohnya dia sembahyang, dia jaga sembahyang, tapi bila time dia agak orang kata apa, semangatnya kurang, mungkin sembahyang dah, nantilah kejap. Ya. Dia semangat, biasa dia akan datang ke masjid sembahyang, tapi bila tiba dia rasa macam semangat dia tu dah kurang, tak apalah, sembahyang kat rumah je lah. Dia bukanlah jauh menyimpang, tak sembahyang. Dia sembahyang tapi dia tak seperti biasa. Semangat dia sembahyang betul-betul berjemaah, tak tinggal. Begitu. Ya. Jadi kita risau. Yang membimbangkan kita apabila hati ini terus ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada panduan dah. Allah Ta'ala tidak melorongkan kita. Apabila kita jatuh, Allah tak membimbing kita untuk balik semula. Dan ketika itu kita terus jatuh dan tersembam dan menjunam terus, kita tidak kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita risau. Jadi sebab itu apabila kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, kita ingatlah balik pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ya. Ada kalanya Allah Ta'ala ketuk pintu hati kita dengan berbagai cara, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan ketuk pintu hati kita dengan berbagai cara. Dengan kerana kelalaian kita, kealpaan kita, Allah ketuk. Ketuknya dengan cara macam mana? Kadang-kadang Allah datangkan ujian. Ya. Ujian yang paling mudah, sakit, tak sihat, ada barang yang hilang. Ya. Kadang-kadang ujiannya itu kehilangan orang yang tersayang.
Itu tanda-tanda Allah mengetuk pintu hati kita. Kamu bila dapat banyak harta ni, aku tengok kamu lalai dengan harta kamu. Kamu dah mula nampak tak sibuk datang ke masjid dah. Selalu kamu masih ada masa je ke masjid. Maknanya senang cerita, nak jumpa dia datang masjid lah, senang cerita. Confirm ada di masjid. Tapi bila aku tengok Allah bagi sikit rezeki lebih, kamu mula dah tak kesempatan masjid pun dah susah nak datang. Jadi mungkin Allah uji kehilangan wang ringgit, rumah dipecah masuk barangkali. Satu sudut kita nampak itu musibah, tapi satu sudut itu Allah nak ketuk hati kita barangkali. Kamu ingat yang kamu duk kejar wang ringgit, harta ni tak kekal, sampai masa hilang. Tetapi aku ini, Allah Ta'ala, Tuhan kamu, yang kamu wajib sentiasa kejar dan bersama aku, kadang-kadang kamu dah tak indah je dengan aku. Itu Allah Ta'ala. Allah nak sayang kita, tapi kita seolah-olah menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Allah sentiasa dekat dengan kita. Fa inni qarib wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ni sentiasa dekat dengan kamu, kata Allah. Tapi kita pula rasa macam nak menjauhkan diri pula dengan Allah Ta'ala. Dek kerana sibuk dengan itu, sibuk dengan ini, kita tak punya masa. Nak mengaji pun tak sempat, nak datang masjid pun tak sempat, nak bersedekah pun kita dah malas, sembahyang sunat, bangun malam pun kita dah malas. Itu semua tanda-tanda kita dah mula dah renggang dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila Allah ketuk pintu hati kita dengan apa jua ujian, maka kita cepat-cepatlah tersedar daripada kita punya khayalan kita ni. Dunia khayalan kita. Kadang-kadang jauh kita tersasar, tuan. Jauh tersasar. Allah panggil, ketuk balik kita. Supaya kita sedar. Dan bila kita dah sedar, cepat-cepat. Jadi apabila seseorang itu melakukan dosa, kata Nabi, satu titik hitam akan mula bertapak dalam hati. Bila makin banyaklah titik hitam. So, maka lama-lama bila hati semakin hitam, dan kita pula tidak kembali kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, lama-lama sukar untuk hati itu berubah dan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab dah berat. Macam dulu saya sebut, saya kata, ibarat macam jantung kita, bila kolesterol tu semakin banyak, kolesterol semakin banyak, kita beringat, jaga kesihatan, ingat jaga. Kadang-kadang belasah juga kan. Doktor kata ini tak boleh. Itu pun tak boleh. Yang ni boleh tak? Yang ini lagi tak boleh. Dah apa yang boleh? Yang bolehnya semua boleh, tapi boleh tengok aja contoh. Boleh tengok aja. Kita pun kadang geram. Tambah nak puasa, kan? Orang buat kenduri. Kenduri ni doa selamat, tahlil. Nak pula akikah, lagilah kambing saja. Kita pun dah geram. Ni bulan puasa bukan senang nak cari kambing, balonnya lah. Bila dah kena, dah kena, dia dah ni bawa hospital, doktor kata, kan ingat saya dah pesan kan. Masa tu baru dia ingat balik. Supaya kita dosa. Kita buat dosa-dosa, Allah Ta'ala uji, tarik balik nikmat tu. Baru kita sedar, aku nak tegur kamu sebenarnya. So gitulah macam kita. Doktor kata, ni ingat Ji, Haji kena jaga betul-betul kesihatan ni. Banyak dah ni. Haji dah langgar dia punya pantang larang ni. Jadi kalau kita tak ingat, kita biar. Contohnya dalam bab jantung, kolesterol makin banyak. Akhirnya dia tersumbat. Sumbat, akhirnya sukarlah. Begitulah hati.
Hati ni bila dosa dilakukan, memang kalau X-ray tak ada apa. Ha? Gila X-ray orang-orang yang banyak melakukan dosa, orang yang tak sembahyang. Melainkan kalau hati dia tu dia ada apa penyakit ke apa, tu cerita lain lah. Tak ada apa. Tak adalah nampak hitam pun. Tetapi dalam bab dosa ini, kalau kata dosa dilakukan makin banyak, maka dia akan menutup hati dan akhirnya kita tenggelam dengan dosa tersebut. Susah nak balik. Susah nak balik, nak bertatih balik, nak belajar balik, susah. Sebab kita dah lama tinggal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang pada fizikal muka ni, orang takut, oi muka ni nak bagi cerah. Sebab penampilan. Kita lelaki mungkin tak heran sangat tak? Setengah lelaki ada jugalah yang ni bubuh lah apa, krim apa muka ke, pencuci muka. Sebab apa? Sebab apa kita nak cuci? Sebab kita tak nak kotor, tak nak gelap dan sebagainya. Ada orang tak dia guna produk apa-apa nak menggelapkan kulit dia, ada tak? Ada tak orang? Pergi kedai produk kecantikan, ada tak produk krim kecantikan muka nak bagi gelap muka? Kulit saya ni cerah benar, saya nak gelapkan kulit. Boleh? Ada tak tuan-tuan? Tak ada kot. Wallahualam lah. Kan? Kalau makan ada dia kurus nak bagi berisi. Tu dah tentulah, tak payah ubat pun ada je. Ataupun dia dah berisi nak bagi kurus. Ada. Dua-dua ada. Dua-dua ada ubatnya. Tapi kalau tang gelap cerah ni, daripada cerah nak jadi gelap lagi, rasanya tak ada. Sebab apa? Semua orang nak cerah. Orang nak cerah mukanya, supaya tak nampaklah jeragat ke apa benda. Dalam pada kita menjaga penampilan fizikal kita, begitulah juga hati kita ni jaga. Jangan biar ada kotoran hitam yang melekat pada hati kita. Cuma dia tak ada ubat di farmasi ke, dia tak ada ubat di produk kecantikan, melainkan dengan amalan-amalan kita. Membaca Quran, amalan sunat, bersedekah dan sebagainya. Itulah. Kadang-kadang ada orang dia takut sangat, bila dia timbang lepas makan, naik 2 kilo ni. PKP baru 2 hari, 2 kilo dah naik. Ini kalau sebulan PKP ni, dia takut kalau berat dia naik. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang takut bila dosanya bertambah? Dosanya bertambah. Memanglah tak ada parameter mengukur berapa banyak dosa kita, tak ada. Ustaz, boleh Ustaz cek tak? Saya punya dosa banyak mana? Tak ada, saya pun tak boleh nak cek. Kita je rasa diri kita betapa banyak dosa yang kita lakukan. Jadi sebagaimana kadang-kadang kita risau berat naik ni, kena kontrol balik makan ni. Dia risau. Begitulah juga risaunya kita kalau banyaknya dosa yang kita lakukan. Kerana akan menjejaskan amalan kita, akan menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mengelakkan supaya hati ini tertutup, maka sentiasalah kita berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Hasan Basri menafsirkan Ar-Ra'in sebagai dosa yang bertindan-tindan sehingga hati menjadi buta dan hitam dengan dosa-dosa tersebut. Dan perkataan tab' pula ialah tindakan memeterikan ke atas hati sesuatu sikap, dan ia lebih buruk daripada Ar-Ra'in. Baik, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bagaimana ada golongan dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup hati. Tutup. Yang ini kita risau. Yang ini yang kita takut, tuan-tuan. Kita tak tahu. Sebab itu kadang-kadang kita pernah terfikir tak, kenapa orang yang tidak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, bahkan dia banyak melakukan dosa,
Mereka ni tak tahu ke pahala yang mana, dosa yang mana? Mereka tak tahu ke betapa balasan azab Allah Ta'ala? Mereka tak tahu ke bahawa setiap amalan kebaikan ini Allah balas kebaikan berganda-ganda? Tapi mereka terus berterusan melakukan dosa dalam masa yang sama. Kerana ada di kalangan mereka di kalangan manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang Allah dah patri. Patri ni apa? Kimpal lah. Dah memang tutup habis lah. Tutup habis. Kalau setakat solotip ya, tutup pakai solotip boleh lagi tuan-tuan. Bolehlah kita buka solotip. Kan? Tutup mulut dengan solotip. Boleh lagi buka. Tapi kalau di patri, di kata apa? Yalah, welding ni kita kata memang dah mati lah. Memang tutup mati lah. Memang tak boleh. Allah Ta'ala sebut antaranya dalam Al-Quran, Allah sebut, Ulaika alladhina lam yuridillahu ay yuta'ira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Allah dah tak kira senang kita yang tak mau dah. Allah dah tak mau dah. Ini yang kita bimbang. Untuk menyucikan hati mereka. Ulaika lahum adabun, ulaika lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Di dunia dia mendapat kehinaan, di akhirat dia mendapat azab yang cukup besar. Ada mereka yang Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Ini surah Al-An'am ayat 25. Allah sebut wa minhum may yastami'u ilaik. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Ada di kalangan manusia yang dia dengar peringatan Allah, orang baca Quran, orang mengajar, ceramah, dia dengar. Tapi apa yang berlaku? Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Allah tutup. Tuan-tuan, yang memiliki hati ini siapa? Bukan kita. Yang memiliki hati anak-anak kita, bukan kita. Ya, kita ayah mereka, tetapi belum tentu kita berjaya memiliki hati mereka. Yang memiliki hati pasangan kita bukan kita, tetapi ialah pemilik segala hati ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah boleh bolak-balik hati manusia. Dan atas maksud itu kita kena sentiasa doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami dalam ketaatanmu dan juga tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami dalam agama kamu dan dalam ketaatan kepada kamu. Jadi Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya dia memang tak boleh terima dah apa-apa kebenaran daripada Allah Taala. Tak boleh terima dah petunjuk Allah. Kerana apa? Kerana Allah dah tutup dah hatinya. Dan tutup hatinya bukan sebab kerana Allah Ta'ala sendiri tutup. Kerana kita sendiri barangkali. Manusia itu sendiri. Yang tidak mau mendengar, yang tidak mau
mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, mohon ampun dosa daripada Allah Ta'ala. Ya, kerana manusia sendiri. Kita sendiri kadang-kadang yang tidak mengambil peluang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Apalagi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Allah dah pilih orang tersebut, maka Allah akan permudahkan jalan untuk dia berada pada landasan Islam. Ya. Wa man yurid ay yudillahu, barang siapa yang Allah Taala kehendaki kesesatannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Maknanya sukar. Kalau kata dia dah sentiasa dengan dosa, maka Allah bagi kesukaran, kerana dia tak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah. Ibarat dia mendaki ke langit Allah. Ka'annama yas'adu fis sama. Sempit, sukar. Sebab itu apabila orang yang terlalu banyak melakukan dosa, bila terdetik dan terbuka pintu hatinya kembali kepada Allah Ta'ala, kadang-kadang dia perlukan masa untuk dia mula balik. Sebab dia punya laluannya semakin sukar. Jadi nak orang kata buka balik jalan tu, dia kena pelan-pelan. Nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada mereka-mereka yang mana hati mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan berdoa supaya Allah Taala bimbing kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita agar sentiasa kekal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan kita istiqamah di jalan Allah Taala. Selagi belum sampai ke garisan penamat, kita belum tahu bagaimana kesudahan kita, tuan-tuan. Ya. Kita belum tahu lagi kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya. Kita belum tahu lagi mati kita ni adakah dalam keadaan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala ataupun tidak. Bahkan kita belum tahu lagi adakah kita mati dalam keadaan beriman ataupun tidak. Kita mintalah supaya Allah Ta'ala hidup dan matikan kita dalam keadaan Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita hati-hatilah dengan amalannya. Hati ini cukup orang kata apa? Kita tak nampak hati ni, benda dalam kita tak nampak. Jadi kita kena sentiasa mengambil perhatian tentang apa yang tersimpan dalam hati kita, terutamanya yang membabitkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa golongan pendusta dan kafir tersebut dijauhkan daripada apa sahaja rahmat dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 15 dan ke-16. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Sekali-kali tidak, sesungguhnya pada hari itu mereka dialang daripada melihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran api neraka. Ya. Nasib mereka bukanlah seperti yang mereka katakan bahawa mereka mempunyai kedudukan yang baik di akhirat. Malahan orang-orang kafir ini dihalang daripada melihat Allah pada hari kiamat. Mereka tidak dapat melihatnya seperti mana orang-orang Islam dapat melihatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghalang mereka daripada mentauhidnya di dunia disebabkan perbuatan mereka yang jahat. Allah juga menghalang mereka di akhirat daripada melihatnya dan kemuliaannya. Itu orang-orang kafir. Sudah pasti
nasib kesudahan bagi orang-orang kafir dan orang beriman berbeza. Ya, orang-orang yang kafir ini akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada ruang dah. Walaupun baik sekalipun, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita rasa terkilan apabila ada orang yang bukan Islam. Baik ni bukanlah baik dalam erti kata kacamata Islam, sebab selagi dia belum Islam, tak ada makna kebaikan itu pun. Ya, baik dari kacamata kemasyarakatan lah kita kata. Dia tolong orang, bagi orang itu sumbangan ini, sumbangan itu, macam-macam. Ya, bahkan lebih baik lagi daripada orang Islam sendiri. Bukan semualah, mungkin ada sebahagian. Ya, sampai ke peringkat dia boleh sediakan van jenazah. Ini tuan-tuan tahu kan, ada seorang dia bukan Islam. Dia sediakan van jenazah percuma kepada siapa-siapalah, termasuklah orang Islam lah, yang nak menggunakan perkhidmatan van jenazah. Dia percuma. Ya. Banyak lagi lah benda-benda yang dia buat kan, sumbangan itu, orang susah datang jumpa dia, dia bantu dan sebagainya. Kadang-kadang terdetik dalam hati kita, minta-minta Allah bagilah hidayah. Tuan-tuan, kalau kita jumpalah orang-orang macam ni, detik-detiklah dalam hati ni. Nak cakap kadang-kadang tak lepas. Engkau bila nak masuk Islam? Engkau baik dah. Engkau baik ni memang baik dah, ya Allah. Kadang-kadang dia kerana baiknya dia tu sampai kita rasa macam saudara kita dah. Ya? Macam saudara kita. Saudara kita, adik-adik kita pun tak sebaik itu. Kadang-kadang adik-adik pun gaduh lah, bertengkar dan sebagainya. Berkira, dia tak ada. Baiknya, tetapi tak ada makna sekiranya dikekal bila meninggal atau mati tak masuk dalam Islam. Tak ada makna, tuan-tuan. Bukan tak ada makna. Di dunia dia tu mungkin makna lah bagi orang lain. Sebab dia bantu orang lain. Tetapi makna di sisi Allah Ta'ala tu tak ada makna. Ya. Jadi kita doalah. Paling-paling tidak detik lah, ya Allah. Dia ni baik, ya Allah. Kau buka lah pintu hati dia supaya dia masuk Islam, ya Allah. Banyak kebaikan dia buat kepada masyarakat. Dia tolong masyarakat. Dia tolong semua golongan masyarakat. Tapi satu je, dia masih belum dapat hidayah, petunjuk. Doa. Ya. Kadang-kadang dia baik itu mengalahkan orang Islam. Dia, macam mana kata? Dia, kalau istilah kita ni ihsan tu, ihsan, berbuat baik. Pada istilah dia bukanlah ibadat. Kita tak kata, oh bagus dia buat ibadat. Taklah, istilah kita kata berbuat baik ni ihsan lah kita kata. Ya. Kadang-kadang nilai buat baik dia tu, dia buang sampah mana yang jumpa perjalan, dia buat itu, buat ini. Ya. Yang kadang-kadang kita sendiri pun tak jaga kebersihan kita. Mereka lebih-lebih lagi daripada kita. Jadi doalah, tuan-tuan. Nabi SAW apabila ada seorang yang bukan Islam meninggal, dia sedih. Sedih kerana apa? Kerana terlepas satu umatnya tidak bersamanya masuk syurga. Kita ialah nak rasa sedih bila orang bukan Islam meninggal ni jauh sangat lah kot kan. Ada ke yang sedih bila orang bukan Islam meninggal? Mungkinlah jiran ke kan yang baik sangat ke. Tapi setidak-tidaknya adalah usaha kita. Kalau tak mampu nak sebut secara lisan, nak berdakwah secara lisan, kita doa, tuan-tuan. Malam-malam bangun, ya Allah, aku ada satu jiran, ya Allah, sebut nama dia, sipulan ni, dia bagus, ya Allah, dia bukan Islam tapi dia bagus, dia rajin tolong orang, ya Allah, dia suka bantu orang susah dia suka bantu. Kau bukakanlah pintu hati dia supaya dia masuk dalam agama Islam. Doalah. Kita tak tahu. Sebagaimana pintu hidayah. Sayyidina Umar masuk Islam. Asalnya Sayyidina Umar itu nak pergi membunuh Nabi ni. Kerana dia tak orang kata tak boleh terimalah dakwah. Masa tu dia belum masuk Islam lagi. Tapi Nabi sentiasa doa. Untuk dia masuk Islam. Ada dua Umar.
Dan Allah pilih dia, Umar Al-Khattab ni, masuk Islam. Dengan asbab, dia mendengar bacaan Al-Quran adiknya sendiri. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang mereka, dia orang biasa bangun pagi awal. Dia orang buat apa? Dia orang pergi jogging. Dia orang pergi apa? Tai chi. Saya dulu masjid daerah. Tuan-tuan tahu masjid daerah kan tepi itu ada kawasan rekreasi. Rekreasi yang orang buat jalan kaki semua tu kan. Kita datang subuh, dia orang dah ada dah. Dia orang dah ada. Bukanlah dia tu dia pergi masjid semayang tak. Dia orang dengan amalan dia lah. Tai chi lah, jogging lah, ikut dia lah. Bermakna, dia orang akan dengar bunyi azan hari-hari lah. Memang akan dengar. Kita tak tahu tuan-tuan, dalam ramai-ramai tu, dia orang dengar, ada yang dia dengar tu dia masuk dalam hati. Tapi dia mungkin dia nak tanya segan. Itu bunyi. Kadang-kadang, bila dia dah biasa dengar, dan dengan dengar azan itu, dia sendiri bangun awal. Bila dia tak dengar, dia tanya, Haji, itu apa pasal pagi tadi tak ada bunyi, selalu bunyi. Kita pula segan nak cakap, Bilal terlajak. Kita nak cakap Bilal terlajak pun segan. Sorry lah, Bilal ni pengantin baru, dia terlajak bangun. Kita pun kilas. Blackout, pagi tadi blackout. Tak ada. Oh ya ke? Jangan lupa azan lah, azan. Itu azan kadang-kadang saya bangun awal. Saya dengar itu, saya bangun awal. Ya. Mereka ada nilai itu tuan-tuan kadang-kadang. Cuma kita tak belah. Kita tak cerita baik-baik. Baik, Imam Syafi'i berkata ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu. Ini difahamkan melalui mafhum ayat yang ditunjuki oleh mantuk firman, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Di samping orang kafir dihalang untuk melihat Ar-Rahman, mereka juga termasuk dalam kalangan ahli-ahli neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka serta sentiasa berada di dalamnya tanpa dapat keluar. Mereka menderita dengan kepanasan. Sebenarnya bakaran api neraka jauh lebih dahsyat daripada menerima penghinaan dan terlepas daripada memperolehi kemuliaan. Ya. Mereka kekal, mereka kekal dalam neraka selagi mereka tidak masuk ataupun tidak beragama Islam. Sebab itu, kita teruskan berdoa dua. Yang pertama, doalah untuk saudara-saudara kita se-Islam yang jauh dengan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah petunjuk kepada semua ahli-ahli karya Taman Seseli ini, ya Allah, yang mana jauh dengan agama, yang mana jauh nak datang masjid, yang mana susah nak datang masjid, yang mana tak pernah datang masjid, yang mana segan nak datang masjid, ya Allah, Kau bukakanlah hati mereka, ya Allah, lembutkanlah hati mereka, ya Allah, supaya mereka dapat memenuhkan ruang di dalam masjid, masjid surau diri Jumaat ini, ya Allah. Doa yang terbaik, ya, doa yang kita doa untuk orang tu tak tahu kita doa untuk dia. Itu yang terbaik. Doa senyap, malam-malam bangun doa, ya Allah, ya, sungguhnya masjid kami, ya Allah, ya, sunyi, tak ramai jemaah yang datang, ya Allah, ya, kami merayu, ya Allah, bukakanlah pintu hati, insya-Allah. Tuan doalah, ni bulan Syaban, ada kebaikan, tuan doa. Saya yakin confirm 1 Ramadan confirm ramai yang datang. Cuba tuan-tuan doa. Malam 1 Ramadan panggil saya datang, saya nak tengok. Bukan ceramah lah, datang tengok je lah. Confirm ramai. Ya. Masa dah ramai datang, minta imam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah Kau kabulkan doa kami, ya Allah. Bulan Syaban kami berdoa supaya dibukakan hati jemaah-jemaah supaya datang penuh. Malam ni Kau kabulkan doa kami, ya Allah. Ramai orang datang berduyun ke rumahmu, ya Allah.
Kami doa sekali lagi Allah, Kau kekalkan, istiqomahkan mereka-mereka yang datang ini ya Allah, supaya mereka sentiasa datang ke masjid. Cintakan masjid, bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan sepanjang masa ya Allah. Agak-agak dia orang nak amin ke tak nak? Dia orang terhati. Imam ni ngata kita ke? Ya, kita tak sebut nama pun. Tidaklah sebut. Ya Allah, ya, terutama si mat tu ya Allah yang duduk nombor 22 lorong 3 tu ya Allah. Ya. Dia ni memang tak pernah nampak langsung batang hidung ya Allah. Kami bersyukur malam ni dia datang ya Allah. Kau bagi dia petunjuk supaya dia kekal istiqamah. Kita tak sebutlah nama, kita sebut umum. Ya. Siapa tahu, ya, bila kita hargai mereka datang, maka berbunga-bunga hati dia. Ya, pengerusi pula sebelum nak sembahyang dia kata, alhamdulillah, ya, berkat kami doa selama Syaban ini ramai yang datang malam ni. Jadi tuan-tuan, ya, kita alu-alukan kedatangan tuan-tuan. Siapa lagi nak memenuhkan rumah Allah jika tidak ahli karyah kita? Jadi insya-Allah kita sama-sama doakan, ya. Pihak masjid sentiasa ternanti-nanti kehadiran tuan-tuan datang ke masjid. You are welcome. Kita kata gitu. Hati mesti berbunga-bunga. Jangan perli habis. Ini nampak gaya kita kena tambah ni, masjid ni luahkan lagi. Pasal ramai sangat yang datang ni, tah dari mana ke kita pun tak pasti. Selama ni tak penuh macam ni, habis. Besok confirm tak ada dah. Okey, tuan-tuan. Mereka dicela dan dicaci. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah dia azab yang kamu dustakan dahulu, ya. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Ya, penunggu neraka jahanam serta malaikat Zabaniyah akan mengherdik dan mencaci mereka dengan berkata, inilah azab yang kamu dustakan dahulu di dunia, maka perhatikanlah dan rasakanlah. Bila Allah kata perhatikan dan rasakanlah itu, dia sebenarnya sindiran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana kita ingkar dengan Allah Taala. Masa di dunia aku bagi peluang seluas-luasnya untuk kamu kembali kepada Allah, untuk kamu bersama dengan agama Allah, tetapi kamu tetap enggan. Inilah padah dan balasannya, tak mau dengar cakap. Ya, macam kita lah, kalau anak kita melompat cakap jangan melompat, dia melompat, pup jatuh. Apa kita kata? Rasakan. Lompat lagi kita kata. Gitulah kata. Rasakan. Kata. Bukan rasakan tu maksudnya perintah. Allah kata rasakan azab api neraka. Maknanya Allah suruh kita rasa azab api neraka tu. Bukan maksudnya begitu. Maknanya sindiran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah, mentakarubkan diri kepada Allah Taala. Apatah lagi Ramadan yang semakin hampir, ya, tambahkanlah lagi, lipat gandakanlah amalan kita. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Ramadan. Ya, wallahu alam. Kita tangguh insya-Allah mungkin lepas raya lah kot tak. Lepas raya tu pun tak tahulah, raya tu pun banyak juga hanya tu. Minggu pertama raya lagi, minggu kedua raya lagi. Penyudahnya habis Syawal lah. Ya, bila-bila yang sesuai lah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Kita tangguh dengan tasbih Farhan dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.